Kalau seorang itu di mana saja dia pergi, dia membawa rasa hamba, maka dia tidak akan melakukan kesalahan. Dia akan berlaku lurus dan dia sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Bila rasa kehambaan itu dapat dikekalkan di mana-mana saja, sama ada pada masa diamnya, sama ada pada masa bergerak, masa berdiri, masa duduk, masa baring, masa rehat, waktu berjalan, pada masa bermukim ke, pada masa bermusafir ke, waktu bercakap ke, waktu beribadah ke, waktu berziarah, waktu berjuang, waktu belajar, waktu mengajar, waktu berfikir, waktu berdakwah. Apa kesan dari itu? Kesan dari itu seorang hamba itu akan merasakan kalau dia membuat kejayaan, bukan dia yang menjayakan, dia rasa Allah lah yang menjayakan. Kalau seorang hamba itu dia berilmu, bukan ilmunya itu dia cipta pada diri yang sendiri, tetapi Allah lah yang memberi dia ilmu. Kalau seorang hamba itu gagal dalam perjuangannya, walaupun dalam sudut apa, maka dialah yang rasa bersalah. Dia tidak kata Allah yang bersalah. Bila seorang hamba itu mendapat kemajuan, dia rasa Allah lah yang memberi dia kemajuan. Sebab dia tidak memberi bekas, yang Allah saja yang memberi bekas. Kalau seorang hamba itu pandai, maka dia tak rasa dia pandai sendiri, tetapi kepandaian itu adalah Allah lah yang memberi. Kalau seorang itu mendapat kemenangan, dia tak ada rasa sombong dan angkuh, dia rasa kemenangan itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang itu rasa kuat, dia tak akan sombong dan tak bermegah dan tidak angkuh, karena dia sedar kekuatan itu adalah Allah yang memberi. Bila seorang hamba itu berpangkat, maka dia merasakan Allah lah yang memberi, maka tidak ada sombong dan ego lagi pada dirinya. Jadi di waktu itu, seorang hamba yang telah dapat merasakan rasa kehambaan dalam hatinya dan dibawa ke mana-mana, maka artinya dia telah menafikan segala-galanya pada dirinya. Dia tak nampak dirinya lagi, dia tak nampak diri yang pandai, dia tak nampak diri yang berkuasa, dia tak nampak diri yang berilmu, dia tak nampak diri yang berjaya. Yang memberi kejayaan adalah dari Allah, yang memberi ilmu adalah dari Allah, yang memberi tenaga adalah dari Allah, yang memberi kejayaan adalah dari Allah, segalanya dari Allah. Yang dia nampak Allah, Allah, dia tak nampak diri lagi. Dirinya sudah tenggelam. Dia tak nampak diri lagi, yang dia nampak Allah. Nampak dengan mata hati dan bukan nampak dengan mata kepala. Sebab Allah itu bukan macam makhluk bertempat dan berketul macam kita ini ataupun berpihak. Jadi rasa kehambaan pada seorang hamba itulah yang menafikan ada kuasa dalam dirinya, ada ilmu dalam dirinya, ada kelebihan dalam dirinya. Yang dia nampak lebih adalah Allah, yang dia nampak berilmu adalah Allah, yang dia nampak segala-galanya adalah Allah. Dia ni tak terfikir langsung yang dia ada. Dia fikir dia itu dah tak ada. Tetapi kalau rasa hamba pada seorang hamba itu sudah tidak ada, kemudian dia berjalan dan berjuanglah, dia mengaturlah, maka dia rasa dia Tuhan. Kadang-kadang dia rasa Tuhan. Ini amat berbahaya. Dia akan melakukan keingkaran dan kemungkaran. Dia akan menyalahgunakan kuasa. Dia akan melakukan sewenang-wenang. Dia akan menyalahgunakan harta Allah. Dia akan menyalahgunakan ilmu Allah. Dia akan menyalahgunakan pikiran yang Allah beri. Dia akan menyalahgunakan segala apa nikmat yang Allah beri kepada dia. Akan kacaulah dunia ini, akan pura-puranalah dunia ini, akan punah ranahlah manusia ini. Maka itulah yang dikatakan neraka dunia sebelum neraka akhirat. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyadzuqul azab.
Lahirlah kerosakan di lautan dan di daratan oleh kerana usaha manusia, oleh kerana perbuatan manusia, oleh kerana manusia itu tak rasa yang dia hamba lagi. Dia rasa dia tuan, dia boleh melakukan apa saja. Bila berlaku kerosakan di atas muka bumi, manusia lah yang parah, bukan Tuhan yang parah. Manusia yang susah, bukan Tuhan yang susah. Manusia lah yang sakit, bukan Tuhan yang sakit. Ini neraka sementara waktu, sementara neraka akal yang lebih dahsyat lagi. Ini rahsia keamanan. Di sini rahsia kedamaian. Di sinilah rahsia dapat menyelesaikan segala masalah. Di sini rahsia untuk dapat membangunkan ummah. Di sinilah rahsianya untuk dapat menumpahkan segala penyakit masyarakat. Sebab itu manusia ini sebagai hamba Allah, naklah dia kenal dirinya sungguh-sungguh, kenal tanggungjawab dirinya kepada Allah, supaya dia dapat meletakkan dirinya pada tempatnya. Kalau dia hamba, naklah diletakkan dirinya sebagai hamba. Jangan meletakkan dirinya sebagai tuan atau sebagai Tuhan. Jadi perlu kita sebagai hamba Allah ini menyematkan rasa hamba setiap masa, dan kita bawalah ke mana-mana. Barulah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Saudara-saudari yang dirahmati sekalian, cukup sekali ini ceramah dari saya, ceramah yang singkat ini. Oleh kerana singkatnya, mungkin barangkali tidak memberi kepuasan kepada seluruh para hadirin. Di samping singkatnya pula, kalau didapati ada salah dan silap, maka saya memohon maaf banyak-banyak kepada seluruh para hadirin. Sekian, wabihi wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh. Innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah